Okay guys, so kita dah belajar tentang cara nak register Royal Queue, cara nak aktifkan robot Royal Queue dan juga cara nak bind Royal Queue dengan Hubi. So basically kita dah belajar 3 benda ni pada permulaan, dan bagi sesiapa yang belum lagi tengok, korang boleh pergi tengok. Semua link ada di description dan aku baru sahaja upload untuk 1-2 hari ni. So dalam video kali ni aku akan tunjuk kat korang step by step macam mana cara korang nak setting dekat Royal Queue punya trade setting, and then aku akan tunjukkan satu persatu apa maksud yang ada 5 button tu, yang one shot atau cycle, ada stop margin call, lepas tu ada buy, sell dan juga ada strategy mode tu. Basically aku akan terang kat korang apa benda tu satu persatu, and then korang just boleh run korang punya robot Royal Queue. So basically apabila korang tengok video kali ni, maksudnya korang dah sedia untuk trade Royal Queue korang, and aku akan buat step by step, dan juga mungkin aku akan lukis make sure korang faham, dan aku akan terangkan satu persatu apa yang korang patut set in order nak dapatkan profit dan juga low risk. Okay, so basically trade setting yang aku menggunakan merupakan trade setting yang digunakan oleh salah seorang yang menggunakan Royal Queue yang telah lama, 5 bulan lepas. Dan apabila aku tengok balik trade setting ni and aku buat aku punya own calculation, aku boleh tengok trade setting ni sangat bagus, low risk dan selamat. Okay, and then selepas korang tengok video kali ni, korang akan dapat tahu berapa modal yang korang boleh mulakan. Okay, so bagi siapa yang masih tak ada account Royal Queue, korang boleh register, ada link kat description bawah, and then korang masukkan kod aku yang ni, and then korang register and then activate. Kalau korang tak tahu nak register, activate, aku ada buat ni cara nak register, cara nak activate, and then ni cara nak bind. Okay, make sure korang dah tengok 2 video tu, and then korang tengok video kali ni, and then korang dah boleh trade dekat Royal Queue. Okay, ada announcement baru daripada Royal Queue, which is sesiapa yang belum aktifkan robot Royal Queue, korang boleh buat cepat-cepat, sebab starting from 9 September sampai 21 September harga dia akan jadi 120 USDT in order korang nak aktifkan. Okay, sebab sekarang ni masih harga $100, tetapi selepas 21 September memang secara rasmi korang nak masuk, korang nak aktifkan $120. And then untuk gas fee lain, maksudnya korang kena letak 140. So bagi siapa yang tak aktifkan, korang boleh aktifkan segera. Okay, so bagi siapa yang dah sampai kat channel aku, nama aku Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Okay, so jom, sebelum kita nak pergi kat trade setting ni, make sure dekat mind korang tekan professional mode. Okay, korang tekan professional mode, and then korang kena jawab 3 soalan. Basically jawapan betul dia yang warna hijau, and then korang just settle. Sebab apabila korang melakukan professional mode, coin korang akan lagi banyak untuk korang trade di Royal Queue. Okay, so first kali apabila korang masuk sahaja Royal Queue, korang tekan quantitative yang kedua tu, and then dia akan keluar macam ni. Sekarang ni korang tekan batch setting. Okay, lepas tekan batch setting, dia akan keluar macam ni. Korang just tick all and korang tekan trade setting. Okay, selepas korang tekan trade setting, dia akan keluar macam ni, which is default punya setting dekat korang punya smartphone. Okay, so basically aku akan tunjuk kat korang satu persatu apa maksud first buy in amount, open position, margin call limit, semua aku akan tunjukkan satu persatu, and aku akan suggest satu jenis setting yang korang boleh pakai. Okay, sebelum aku terangkan satu persatu, korang just boleh follow apa yang aku tulis, and then selepas aku tulis satu persatu, aku akan terang kat korang apa maksud ni semua. Okay, so first kali, first buy in amount, korang just tekan 10. Open position double, korang tak payah tekan. Margin call limit, korang tekan 7 tu. Hold position take profit ratio, korang tekan 1.1%. Hold position take profit callback, korang tekan 0.1%. Buy in callback, just biarkan 0.5%. And then sub position take profit callback, korang masukkan 0.1%. Okay, sekarang ni korang tekan margin configuration. Okay, kat sini dia akan keluar. First kali korang pergi kat percentage dia, korang masukkan 3.5%. Yang kedua korang masukkan 4%. Yang ketiga korang masukkan 4.5%. Yang keempat korang masukkan 5.2%. Yang kelima korang masukkan 8%. Yang keenam korang masukkan 10%. Yang ketujuh korang masukkan 12%. Okey, yang kat tepi dia pula, kat belah kanan pula, first kali korang masukkan 1, lepas tu 2, lepas tu 3, lepas tu 5, lepas tu 8, lepas tu 13, and then finally 21, and then tekan confirm. Okay, yang distributed and take profit allocation tu korang tekan, korang set semua jadi 1.1%. Okay, so sekarang ni korang dah set semua. Aku akan terang kat korang apa maksud satu persatu, and aku akan tunjukkan contoh untuk korang faham. Okay, yang first kali, first buy
in amount. Okey, ni kita letak 10. Apa maksud ni? Ni maksudnya 10 USD. Okey, apa maksud dia? First position yang korang nak masuk dalam Royal Q ni, apabila korang nak trade, first kali korang nak buy, terus korang nak masuk 10, which is ni paling selamat. Okey, so korang just masukkan 10. Okey, ni simple, maksudnya first position. Okey, yang kedua, open position double. Apa maksud benda ni? Kalau tadi korang tekan 10, so dia akan beli 20. So dia just akan double kan. Okey, so korang just tak payah buat apa-apa. Kat kotak kuning ni korang tak payah. Okey, kalau korang rasa korang nak buat double, korang boleh je double kat sini. Okey, but first korang just masukkan 10 dulu, sebab nanti korang akan nampak calculation dia berapa banyak modal yang korang perlu. Okey, okey, yang ketiga, margin call limit. Okey, apa maksud margin call limit ni? Yang dimaksudkan dengan margin call limit lah, nama dia martingale. Martingale ni merupakan satu cara untuk kita trade. Okey, martingale tu apa? Untuk senang faham, martingale tu maksudnya dia ada layer dia, which is kat situ kita set 7 kan. Contoh dalam graf macam ni, okey. Sini macam biasalah, okey. And then dia buatlah macam graf biasa. Okey, ni just contoh. And then maksud 7 martingale ataupun 7 layer ni, maksudnya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macam tu lah. Okey, sampai ke sini contohnya. Okey, so Royal Q ni dia akan set beli kat sini satu, 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 sampailah 7 kali. Dan ni merupakan 7 layer. Okey, kita akan fahamkan apa maksud 7 layer ni dekat margin configuration. So kita akan lebih nampak kat situ. But basically martingale tu maksudnya ada layer by layer. Okey, martingale ni kalau nak buat manually memang sangat susah. Okey, dia kena laju and dia kena betul-betul precisely. Okey, so kat Royal Q ni dia ada sistem tu. Okey, which is sangat-sangat bagus. Okey, seterusnya, apakah itu whole position take profit ratio, which is kita set 1.1%. Okey, so apa maksud whole position take profit ratio ni? Maksud dia, apabila kita beli and then dah capai 1.1%, robot ni akan trigger untuk take profit, which is dia nak jual. Okey, trigger tu maksud dia apa? Trigger tu maksudnya dia ready untuk nak jual. Sebagai contoh kat sini, okey, contoh nama coin ni kita beli apa? ADA. Contoh okey, kita beli kat sini. Ni parat kita beli, okey. Kita buy kat sini. Okey. And then tak sampai berapa saat dia dah naik macam ni. Okey, dia dah naik macam ni. Kat sini dia punya percentage dia 1.1% dah naik. Okey. So kat sini dia dah trigger untuk nak sell. Okey. So kita dah faham apa maksud whole position take profit ratio. Seterusnya, apakah itu whole position take profit callback, which is kita set 0.1%. Dua benda ni berkait. Okey, dua benda ni berkait. Okey, kita buat satu graf baru. Okey, sebagai contoh, kita beli kat sini sekarang. Kita beli kat sini kita buy. Okey, and then dia dah naik kat sini. Dia dah naik dah kat sini 1.1%. Tapi dia takkan sell lagi. Sebab apa? Dia akan tunggu graf ni jatuh sedikit. Contohnya dia jatuh kat sini Sini berapa? Dia dah jatuh 0.1%, which is berapa? 1% lah. Sebab 1.1% tolak dengan 0.1%, which is 1%. Okey, so dekat sini yang dia exactly akan jual. Okey, lagi satu contoh. Okey, kita beli kat sini. Macam biasa kita beli kat sini, and then graf tu dia naik dah. Dia naik kat 1.1%. Sekejap lagi dia spike sampai kat sini 10%. Sebagai contohnya, Royal Q korang takkan sell lagi tau. Dia akan tunggu sedikit, pull back kat sini. Okey, which is kat sini
negatif 0.1%. Dia dah jatuh negatif 0.1%. So berapa? 9.9%. Okay. So dekat sini baru Royal Q korang akan sell. Okay, which is bagus lah. Instead of dia nak sell untuk 1.1% saja, dia tunggu benda tu naik ataupun betul-betul naik tinggi, and then dia jatuh sikit 0.1%, barulah dia akan take profit kat sini. Okay, which is 9.9%. Okay, so bila kita nak buat manually benda ni, kita tak dapat jangkakan untuk spike, sebab spike selalu ni dia akan gerak laju and then dia akan turun pun laju. So apabila dia spike naik atas, contohlah sampailah terjadi sampai 20-30%, and then turun sikit 0.1%, dia dah take profit ratio, which is kat situ saja korang dah dapat berapa persen, banyak lah kan. Okay, so benda dua ni berkait. Okay, sekarang kita bergerak pula kepada margin configuration, which is ni lah berkait dengan martingale dan ada 7 yang kita dah set. Okay, ni 7 yang tadi kita dah set. Okay, first kali, apakah yang dimaksudkan dengan 3.5% ni? Maksudnya graf tu jatuh ke negatif. Maksudnya dia jatuh 3.5%, dia jatuh 4%, dia jatuh 4.5%, jatuh sampailah ke call yang ke-7. Okay, so apa pula yang tepi ni? Tepi ni merupakan hasil darab dengan berapa yang kita punya first buy in amount. Kita punya first buy in amount sama dengan tadi kita set 10 kan. Okay, sebagai contoh, sini akan jadi berapa? 10. Sini akan jadi 20. Sini akan jadi 30. Sini akan jadi 50. Sini akan jadi 80. Sini 130. Sini 210. Semua ni USD. Okay, maksud dia, sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Okay, so kita beli dah memang tinggi. Kita beli kat sini. Okay, ni kita buy kat sini, and then dia jatuh kat sini 3.5%. Okay, so apabila dia jatuh kat sini, beli berapa? Kita tengok balik kat sini, beli $10. Okay, so dia akan beli $10 kat sini. Dia akan beli. Okay, and then sebagai contoh, dah jatuh kat sini, dia jatuh lagi sampailah 4, dia jatuh lagi 4%. Maksudnya 3.5% dengan 4%, total up dah 7.5% dia jatuh. So kat sini akan beli $20 pula. Okay, and then jatuh lagi pula 4.5%. Sebagai contoh, beli kat sini berapa? $30. Sampailah ke call yang terakhir. Okay, which is kalau kita total up semua ni lah, lebih kurang dia jatuh negatif 47.2%. Okay, tetapi kita takkan loss sebanyak negatif 47.2. Kita takkan floating. Okay, kita akan floating lebih kurang 6 ke 7% selepas calculate. Okay, sebabkan sistem martingale yang kita pakai, kita beli layer by layer. Instead of kalau kita buat lah, kita trade sendirilah. Contohnya lah, graf dia dah kat sini. Okay, kita dah target. Aku rasa kat sini, okay lah, dari segi kita punya technical analysis atau apa-apa, rasa kat sini memang dah last dah. So kat sini kita nak lump sum semua duit kita kat sini. Lepas tu graf ni jatuh balik kat sini. So kat sini kita dah tak ada duit dah untuk nak letak. So benda ni tak okay kan. Okay, so instead of tu, Royal Q dia buat martingale, which is dia jatuh by layer, dia akan beli sikit. Sebabkan itu, first buy in amount korang kenalah 10 sahajalah. Kalau korang ada modal yang lagi besar, korang boleh adjust kat first buy in amount. So apabila kita total upkan ni 10, 20, 30, 50, akan jadi berapa tau? 530 USD. Maksudnya ni yang korang kena standby kan untuk nak pakai trade setting yang ni. Okay, tetapi dari segi analisis tentang market cryptocurrency sekarang, paling saya rasa paling teruk dia boleh jatuh pun kat sini lah. Okay, sebab sekarang market tengah bullish kan. So lebih kurang lah korang kena make sure korang kena standby kan ni 30 campur 20 campur 10. Okay, korang kena standby kan layan ni. Okay, kalau nak lagi selamat, kenalah ready kan semua ni. Okay, tetapi basically setakat ni yang saya guna, dia baru jatuh sampai ada berlaku sampai 2 margin call lah. So margin configuration ni berfungsi apabila market tengah jatuh dia berfungsi. Tetapi tak logik lah kalau dia sampai jatuh teruk macam ni. Mungkin akan terjadi tetapi tak selalu lah. Okey, apabila contohnya dah jatuh sampai ke 7.5%, confirm dia akan naik sedikit lah sebelum dia jatuh lagi. Okey, seterusnya buy in callback. Kita set tadi berapa? 0.5%. Benda ni same goes to tadi tu. Kita ada take profit ratio.
kita ada take profit callback. Maksud dia apa? Take profit ratio ni bila dah naik 1.1%, dia trigger. Okay, and then dia jatuh callback sikit, jatuh kat sini 0.1%, baru dia sell. Same goes to buy. Okay, so sebagai contoh kita tengok, okay, kita ambil yang first call ni okay, jatuh kat 3.5%. Okay, kita buy kat sini lah, kita buy kat sini, and then dia jatuh 3.5%. Adakah Royal Q akan beli kat sini? Tak. Dia tunggu naik sikit, kat sini, naik 0.5, which is 3% lah. 3.5 tolak dengan 0.5 akan jadi 3%. Bila dah naik sikit kat sini, baru dia akan buy. Okay, kalau terjadi kita buy kat sini and then dia jatuh teruk, dia spike jatuh bawah pula. Tadi spike naik atas, ni spike jatuh bawah pula. Adakah dia akan beli buy layer ni? Tak. Dia akan tunggu sedikit naik kat sini, baru dia akan beli. Okay, so benefit lah untuk kita. Okay, basically yang untuk yang seterusnya, distribution and take profit allocation. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ni? Ni berguna untuk margin call bawah daripada 4, which is berapa? 5, 6, 7. Okay, kita tahu sekarang ni kita set ada 7 margin call kan, kita punya martingale ataupun safe net. So basically sampai sini dia tak akan kira tau. Basically sini yang dia akan mula pakai benda ni. Apakah yang dimaksudkan yang tadi kita set? Kita set berapa tadi? 1.1%, 1.1%, 1.1%. Okey, sebagai contoh kita ada macam biasalah, kita ada 7 layer kan. Kita ada 7 kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke sini. So sampai ke sini dia tak akan kira 1, 2, 3, 4. Okey, kat sini dia akan macam biasa. Starting from ni 5, 6, 7, kalau ada sedikit naik, which is berapa tadi? 0.1% kan kita set kan, dia akan sell kat sini. Dia akan sell separately from 1, 2, 3, 4 ni. Ok, contohnya kalau kat 6 pula, dia jatuh kat 6 and then dia naik sikit 0.1%, baru dia akan sell separately. Ok, just tu je. Ok, and finally macam biasalah untuk sub position tu kita set 0.1%. Alright, so kita dah settle untuk trade setting. Guys, selepas korang dah tekan trade setting tu dengan betul, dan seperti mana yang aku telah tunjukkan satu persatu pengiraan semua, korang just tekan save. Ok, selepas korang tekan save, sebagai contoh korang nak beli coin apa, aku suggest untuk beli coin yang ada use case yang kuat, and also dalam coin market cap ataupun coin gecko yang top 100, kalau boleh top 10 atau top 20, kita pilih yang paling safe. Ok, so sebagai contoh kita nak beli Matic, so kita just tekan kat Matic ni, and then make sure korang tekan trade setting tu sama tak yang macam tadi korang dah set. Make sure benda tu betul, sebab kadang-kadang dia akan ikut default balik. So make sure korang check dulu dekat trade setting ni. Okay, so apabila korang dah check dekat trade setting, korang just tekan start. Okay, so confirm. Okay guys, apakah yang dimaksudkan dengan cycle one shot? Cycle korang perasan lah, sekarang ni aku menggunakan cycle. Cycle tu maksud dia, benda dia, proses dia berulang-ulang, tak henti. Selagi kita nak biarkan sampai bila-bila lah dia akan bergerak macam tu. Okay, sebagai contoh, kita masuk harga macam tadi, kita buy, and then dah naik 1.1%, and then jatuh sikit 0.1%, and then dia dah sell kat situ, and then dia tak akan tutup lagi sistem ni, dia akan bergerak lagi. Contohnya dia jatuh bawah, dia akan mulakan pula dia punya margin call, dia akan beli, and then dia akan sell, and then bila naik dia akan beli, dia akan sell lah. Benda ni proses dia berulang. One shot pula maksud dia, coin yang korang beli tu dapat profit, dia akan terus tutup, dia akan sell semua. Okay, untuk that particular coin yang korang pilih. Okay, so nasihat aku, kalau contoh korang dah pakai cycle and then korang terasa untuk nak sell semua, korang just boleh tekan one shot. Apabila korang tekan one shot, dia tak akan terus sell semua, dia akan tunggu dapat profit. Dia akan tunggu dapat profit, baru dia akan sell semua. Okay, done. Button yang kedua, sell. Sell ni maksud apa? Korang boleh letak manually. Korang dah malas nak tunggu, korang nak sell sendiri, korang boleh tekan kat sini, korang sell 100%. Okay, dan juga untuk korang sell, minimum yang korang nak sell $10, which is kalau kat sini aku dah ambil mati 10.2. So korang kena tekan 100%. Korang tak boleh tekan 75, 50 ataupun 25%, sebab minimum dia 10 USD. Okay, yang ketiga, buy. Buy ni maksud dia beli secara manual. Kalau korang dulu awal-awal dah pakai Royal Q, dia akan tulis replenishment, tak silap aku. Ok, tu maksudnya korang beli secara manual.
Dan untuk korang beli secara manual 100% from korang punya initial position. Kalau korang buat bawah daripada tu macam tak function lah, sebab robot ni akan buatkan sendiri kan. Yang keempat, stop margin call. Stop margin call ni maksud dia, tadi kita ada buy layer kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau korang ni dah lama kat market, korang dah pro buat technical analysis, korang tahu dia akan jatuh lagi teruk. So korang boleh tekan kat stop margin call, dia akan pause kejap korang punya robot, and then apabila korang rasa sampai takat mana yang dia dah jatuh, and then korang boleh start balik. So dia akan mulakan proses macam biasa. Okay, but basically siapa yang betul-betul tahu and then betul-betul korang dapat baca exactly apa yang berlaku, korang boleh pakai stop margin call. Okay, kalau korang baru, korang just biarkan je lah macam tu. Okay, yang terakhir, strategy mode. So basically kat strategy mode ni dia ada sub-bin mode. Apakah yang dimaksudkan dengan sub-bin mode? Maksud dia, every time korang dapat profit dengan Royal Q, dia akan deduct 20% tau. Dia akan deduct 20%. Sebagai contoh, korang dapat profit $10, so dia akan deduct 20%, dia akan ambil $2. Tapi kalau korang tekan sub-bin mode, dia akan ambil overall sekali harum. Maksudnya dia tak akan ambil satu per satu kali. Dia akan ambil bila korang dah settle benda tu. Okay, dia ada dua lah, sub-bin mode dengan sub-bin mode real settle time. So basically kalau korang baru beginner, korang just biarkan je dulu whole warehouse mode. So basically macam mana kita nak tahu kita untung ataupun tidak? Okay, perasan kat situ dia ada average price dan also dia ada current price. Korang takkan MC ataupun margin call, sebab dalam Royal Q dia menggunakan hanya spot trade, sehala saja. Dia tak ada menggunakan futures trade. Okay, maksudnya tidak ada kena mengenai average apa tu semua. Okay, maksudnya kalau korang perasan sekarang ni aku tengah floating, maksud dia current price lagi rendah daripada average price. So maksudnya floating. Tu simple lah. So kalau korang nak tahu korang profit ke tak, korang boleh check. Basically kalau dia tulis merah maksudnya korang tengah floating, kalau biru maksudnya korang tengah profit. Tu paling simple. Tapi kalau korang nak lagi dalam, korang boleh tengok kalau current price lagi besar daripada average price, maksudnya korang tengah profit. Position amount 10.29. Tu yang tadi korang masuk tu, berapa yang dolar yang korang spend. Okay, position quantity, berapa bilangan matic yang korang ada ataupun apa-apa coin yang korang ada. Basically kat sini dia tulis 7. So 7 quantity yang aku ada sekarang. Kat mana kita nak check? Kat Huobi. Okay, sebab dia tak kacau, benda semua ada kat Huobi. Dia tolong tradekan sahaja. Okay, apakah dia maksudkan dengan take profit trigger price? Okay, maksud dia nak lebih daripada 1.48. So macam tadi kita tengok 1.46. So kalau dah start from 1.48, dia dah trigger untuk nak take profit. So macam mana kita nak take profit? Kena tunggu dia jatuh sikit, 0.1%. Okay, macam yang kita setting lah. Okay, apakah itu call margin trigger price? Sebaliknya, maksudnya dia nak start yang martingale tu, layer by layer tu. Okay, so apabila korang dah tengok trade setting ni, korang dah fahamkan satu persatu, apabila korang dah tahu dia punya proses, bila korang dah nampak dah sama ada profit ataupun floating, korang boleh create korang punya setting sendiri, ataupun korang boleh setting dengan modal korang sesuai. Basically setting yang aku beri ni merupakan setting yang paling low risk and also safe lah. Macam aku cakap, make sure at least kat 4 margin call tu korang lepas, which is 10 tambah dengan 20 tambah dengan berapa tu kan, make sure lepas. Basically dalam RM300 ataupun RM400 dah ok lah sebenarnya, but lagi tinggi lagi bagus lah. Okay, the best is RM1000 dan ke atas. Okay, so suggestion aku bagi korang yang ada modal lebih, korang boleh tukar kat first order in amount tu, and then korang calculate balik. Okay, sebagai contoh tadi kita letak 10, kalau korang tekan 20, kat margin call tu korang kira berapa yang korang kena. Okay, tadi kalau kita tekan 10, kita kena $530. Basically kalau dia dah sampai 7 margin call tu. Okay, so kalau korang tekan 20, korang kira berapa satu persatu. Okay, apabila korang dah tengok video aku yang pertama tentang Royal Q, cara nak register and also cara nak activate robot Royal Q, yang kedua cara nak bindkan Royal Q dengan Huobi, yang ketiga everything yang trade setting yang korang kena tahu, and everything yang proses untuk trade di Royal Q. Okay, so basically apabila korang tengok video kali ni, korang dah boleh start trade, but make sure sentiasa play low risk and also cari coin yang ada use case yang kuat dan besar. Okay, so apabila korang dah tengok 3 video aku tentang Royal Q ni, insyaAllah korang dah boleh start trade dengan Royal Q. Bagi siapa yang first time untuk tengok video kali ni, korang nak rasa nak register dengan Royal Q ataupun korang nak trade dengan Royal Q, korang boleh tengok video aku. Basically ada 3 lah, which is satu cara nak register yang ni, yang kedua cara nak bind yang ni, and then yang ketiga yang ni. Okay,
make sure korang tengok satu persatu and slowly fahamkan satu persatu. Okay, so aku pun baru menggunakan 4 hari dan selama 4 hari ni Alhamdulillah positive feedback, dapat profit. Okay, walaupun graf dia jatuh sikit ke apa, still dapat profit. And also aku punya target, kalau dalam masa sebulan Royal Q ni boleh membuatkan 10% and above, officially aku jadikan dia sebagai passive income. Okay, manual trade kita kena still belajar, but basically Royal Q ni dia dah memudahkan banyak lah. Okay, so that's all from aku punya video. Aku harap korang faham. Kalau tak faham korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa tekan button like, button subscribe. Thank you so much.